الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana petang yang berbahagia ni kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama di dalam Anda Mushkil. Di sini ada jawapannya untuk sama-sama kita dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan memberikan pencerahan atas kemusykilan yang bermain di fikiran kita. Dan sedang menonton tanggal 22 September 2020 bersamaan dengan Selasa tepat jam 6 petang sehingga 7 petang pada hari ini kita bakal menjawab persoalan-persoalan dari penonton berkenaan dengan topik yang kita bawakan dengan skop kekeluargaan, yang ini berkenaan dengan adab menegur anak-anak. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda semua untuk dapatkan sehingga ke penghujungnya menjadi sebuah manfaat. Baik, sebelum saya terlupa, saya maklumkan awal kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan boleh pergi ke dua saluran kita. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 03-2288-7876 atau nak terus ke Facebook Anda Mushkil juga boleh. Di dua saluran ini boleh digunakan untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel yang kita bawakan khas kepada anda. Dan di awal tadi kita ada berikan kepada anda ayat 1 sehingga ayat 5 berkenaan dengan surah Al-Alaq yang menceritakan berkenaan dengan bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, memberikan satu tamparan hebat kepada penonton-penonton yang menyaksikan di awal tadi, mendengar halua telinga ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan memberikan kepada kita satu intipati di awal-awal itu tentang kepentingan ilmu dan membaca. Baik, sedang menonton, siapakah tokoh pendakwah yang kita bawakan khas kepada hari ini, kepada anda untuk hari ini, dan juga ahli panel yang bakal menjawab persoalan-persoalan. Siapa tak kenal dengan Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Ahlan wa sahlan Dr. Datuk. Alhamdulillah. Selamat datang ke Anda Mushkil pada petang ni untuk menjawab persoalan-persoalan berkenaan dengan adab menegur anak. Sihat Datuk ya? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sedang penonton sudah bersedia untuk mendengarkan mukadimah, mutiara-mutiara kata di awal perbincangan kita berkenaan dengan adab menegur anak-anak. Saya serahkan kepada Al-Fadil. Datuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Azrin, dan saya mengucapkan terima kasih pertama kalinya, julung kalinya menyertai program Anda Mushkil ini. Terima kasih kepada Jakim, terima kasih kepada RTM yang menjemput saya. Yang kedua, tuan-tuan, tajuk yang kita nak bincang ni, adab menegur anak-anak ni, saya rasa tajuk ini sangat penting kepada semua orang. Orang kampung, orang pekan, orang separuh bandar, orang atas, orang bawah, orang pertengahan. Saya rasa tajuk ini sangat penting. Sebab tuan-tuan dan puan, silap kita menegur, silap cara kita menegur, dia punya output, dia punya result daripada itu pun berlakulah yang kita nak tengok. Anak-anak yang tak dapat ditegur, anak-anak yang mengalami masalah-masalah akhlak dan sebagainya, yang juga lumrah di pandangan kita sekarang ini. Tapi kalau misalnya betul caranya dengan ilmu tadi, tuan-tuan dan puan, dengan ilmu yang ditunjukkan kepada kita di awal tadi, insya-Allah lah rasanya akan benda-benda akan berjalan. Kata orang putih, things fall into places lah, insya-Allah. Ya, betul. Jadi itu benda yang patut kita fahami dan ambil peduli berkenaan dengan kata Datuk sebentar tadi. Memang sangat penting untuk dipelajari berkenaan dengan cara menegur, adab menegur anak-anak tersebut. Jadi bila mana salah dalam menegur, salah dalam memberikan satu input kepada anak-anak, jadi mungkin salah outputnya. Itu cantik bahasa tu, salah input diberi maka salah juga output yang bakal diterima. Baik, sidang penonton, jadi kita dengarkan di awal-awal ini berkenaan dengan kita nak balik ke zaman lampau dan zaman silam. Mungkin kita nak ketahui bagaimana mungkin ada cara-cara Rasulullah SAW
alaihi wasallam ataupun salafus soleh ataupun orang-orang soleh, bagaimana cara mereka dalam menegur anak-anak dan juga kanak-kanak. Silakan Datuk. Okey, para penonton yang hormati sekalian, dalam tradisi Islam ini soal adab ni Azrin sangat-sangat ditekankan. Pilar ataupun tiang kepada agama kita ada 3. Tuan-tuan pun tahu, saya pun tak tahu. Agaknya yang pertama sekali yang tuan-tuan selalu disebutkan ialah tentang akidah. Betul. Yang kedua ialah syariah. Yang ketiga ialah akhlak. Dan akhlak itulah terhimpunnya apa yang dikatakan adab yang kita nak bincangkan petang-petang ini. Okey, ketiga-tiga ni dia complementary, dia supplementary antara satu dengan lain. Dia tak boleh berdiri sendiri-sendiri saja. Maknanya akidah berkait dengan syariah, syariah berkait dengan akhlak. Jadi kalau kita nak cerita mendidik anak, menegur anak dan sebagainya, mak dan ayah paling tidaknya they have got a good grounding tentang akidahnya, tentang syariahnya, tentang akhlaknya. Seluruhnya ini simpainya adalah ilmu. Seluruh ini ikatannya adalah ilmu. Jadi insya-Allah saya mengharapkan tuan-tuan dalam program macam ini, dan program dah begitu lama dah Anda Muskil ini, saya harap dapat dihimpunkan ilmu dan dipraktikkan ilmu, dihayati ilmu. Dengan ilmu sahajalah kita dapat melayari bahtera untuk menuju pulau bahagia bersama anak, bersama suami isteri dan bersama ahli keluarga sekalian. Betul, gabungan di antara 3 komponen sebentar tadi, akidah, syariah dan juga tentang akhlak ataupun dalaman, itu yang patut diberikan kepada anak-anak dalam mereka nak meniti daripada kanak-kanak sehinggalah mereka dewasa. Jadi bagaimana ibu-ibu dan bapa-bapa dapat memberikan perkara itu supaya mereka dapat jadi yang terbaik pada masa akan datang. Itu yang kita nak tunjulkan pada hari ini untuk penonton-penonton semua. Baik, sidang penonton, bersama-sama kita tinjau soalan di Facebook Anda Muskil dari sahabat kita yang bertanya soalan pada hari ini dari top fan kita, Abdul Karim Sufian. Baik, soalan dia bertanya, ada 2 soalan Datuk. Yang pertama katanya, Assalamualaikum, mendidik anak-anak pada hari ini adalah satu cabaran yang memerlukan banyak kesabaran dari ibu bapa. Baik, soalan saya katanya, bagaimana cara terbaik untuk menasihati anak-anak remaja yang mempunyai hati yang keras, suka memberontak dan hanya minat pada gadget? Dan soalan yang kedua, adakah anak-anak yang keras hatinya disebabkan oleh salah didikan ibu bapa sejak dari kecil ataupun disebabkan faktor persekitaran yang banyak mempengaruhi anak-anak tersebut? Terima kasih kepada sahabat kita Abdul Karim. Dan bagaimana Datuk, silakan. Azrin, para penonton yang hormati sekalian, tiap-tiap kali saya terlibat dalam program parenting, keibubapaan, program remaja, tadi anak remaja disebutkan, anak remaja, program anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah universiti dan sampailah orang dewasa dan sebagainya. Biasa je yang ditanyakan kepada saya, concern nombor 1 ibu bapa ialah anak-anak, khususnya anak remaja. Parents kadang-kadang tak dapat tahu macam mana caranya, apa cara yang terbaik untuk mendidik anak remaja. So saudara, katanya anak remaja berhati keras. Tak semestinya remaja hati keras ini semua. Azrin pun ada masanya hati keras. Hasan Ali memanglah kadang-kadang hati keras, kadang-kadang hati lembut. Kemungkinan biasa agaknya banyak masanya ialah hati keras. Jadi kalau kita nak katakan label remaja itu keras hati, rasa saya tak berapa setuju di situ. Tetapi apapun, hati keras ini bergantung kepada mana-mana manusia, daripada kecilnya sampailah remajanya, dewasanya sampai orang tua seperti saya. Okey, yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak deal dengan remaja ini? Remaja ini adalah manusia yang mempunyai caranya sendiri, matlamatnya sendiri, pilihan hidupnya sendiri, kemahuannya sendiri, tuan-tuan, egonya sendiri, dan tuan-tuan dan puan, kalau seolah-olah macam merancangkan kehidupannya sendiri. Berbeza daripada devoid of their parents, berasing daripada, seboleh-bolehnya dia nak independent daripada mak ayah dan sebagainya. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, kita kena faham betul-betul jiwa hati nurani remaja ini. Anak kita ramai yang remaja, anak saya dah semua lebih daripada remaja dah, tuan-tuan dan puan. Saya kena faham mereka, faham inti hati mereka, faham isi hati mereka, faham pandangan mereka. Maknanya saya kena faham paling tidaknya 4 komponen daripada mereka. Faham fizikalnya, faham intelektualnya, faham emosionalnya dan faham spiritualnya. Kalau kita dapat faham anak kita keempat-empat komponen ini, saya merasakan tidak ada masalah yang besar sebenarnya untuk mendidik anak remaja. Yang ketiga, apa yang berlaku? Mak bapak tak berapa faham. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang berlaku? Kadang-kadang bapak terutamanya, tuan-tuan, dah hilang taring. Bapak-bapak tak ambil daya utama untuk menjadi kaunselor yang
pertama, untuk menjadi pendidik yang pertama dan untuk menjadi manusia yang pertama yang akan menasihati anak-anak dalam keadaan apapun, terutama anak remaja. Yang keempat, saya merasakan tuan-tuan ya, untuk kita menasihatkan anak remaja ni, jangan serahkan pada bapa saja. Mak kena mengambil bahagian. Jangan serahkan kepada mak saja. Abang Long, abang Ngah, Kak Long, Kak Ngah kena ambil bahagian. Jangan serahkan Kak Long, Kak Ngah saja. Kalau dapat imam masjid, bilal masjid dan orang-orang yang ternama yang mempunyai satu kedudukan, mungkin dapat digunakan pengalaman ilmu mereka untuk membantu kita untuk mengusap-ngusap hati jiwa anak remaja kita itu. Mengusap-ngusap hati jiwa anak remaja. Cantik ayat tersebut, yang mana memang kita lihat pada hari ini mungkin remaja ini kadang-kadang memberontak dan mungkin kadang-kadang disebut sebagai keras hatinya dalam nak membentuk dan nak mengajak mereka supaya jadi baik, tetapi perlu diperhatikan cara kita mengajak itu kadang-kadang tersilap. Baik, sidang menonton dan Datuk, kita mungkin sedia maklum yang Datuk mungkin dah berkecimpung dalam bidang motivasi dan juga cara nak mendidik ni masyarakat kita ni mungkin dah lebih puluhan tahun, dan difahamkan juga dalam sepanjang kerjaya Datuk ada lebih 43 buku yang telah dihasilkan dan 70% daripadanya adalah berkenaan dengan kekeluargaan. Jadi mungkin daripada soalan dari saya Datuk sendiri, mungkin sepanjang puluhan tahun berkecimpung dalam bidang motivasi ni, ada tak mungkin Datuk sendiri mengalami family yang datang pada Datuk untuk bertanya bagaimanakah keadaan anak mereka yang mungkin agak sedikit terhaka? Okey, ya Azrin ya. Bila saya kita dah lama berkecimpung dalam bidang ini, minta maaf lah para penonton kalau nampak macam saya mengangkat diri saya tidak berhajat begitu. Tapi ditanyakan soalan begitu, terpaksa saya menyerlahkan apa yang telah berlaku dalam hidup saya. Okey, saya sudah menjadi motivator, saya sudah menjadi kaunselor, saya sudah menjadi pendidik dalam ilmu mendidik anak-anak, dan ibu bapa sekali, parent sekali, rasanya dah masuk tahun yang ke-35, lebih daripada 30 tahun. Masa tu Azrin berada di alam mana kita pun tak tahu. Tak ada lagi. Okey. Jadi saudara, saya lepas itu menulis buku dan sebagainya untuk menguatkan lagi hujah-hujah kita tu. Kalau cakap aja tu, besok cakap, besok lupa, hari ni cakap, besok lupa. Tapi bila kita kan buku, you boleh refer, boleh rujuk dan sebagainya. Apalagi kalau buku yang berbentuk panduan macam manual macam itu. Jadi ini akan lebih berkesan lagi untuk mendidik ibu ayah dan sebagainya. Yang ketiga yang saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan, katakan pengalaman saya tadi. Memang di mana saya pergi, di mana saya jumpa orang, bahkan mungkin Azrin tak tahu, saya mengadakan summer camp 35 tahun mengadakan summer camp. Smart learning, camp remaja, camp jati diri, berbagai-bagai camp ya. Jadi kita ada 1.2 juta manusia ikut program saya. Selama 35 tahun 1.2 juta manusia ikut program saya. Jadi daripada anak sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, sampailah anak dewasa, sampailah orang dewasa dan sebagainya. Sudah tentu saya biasanya mendapat panggilan, mendapat katakan orang jumpa saya nak menanya hal-hal mengenai anak-anak dan sebagainya, dan itu lumrah bagi saya. Jumpa tepi jalan kadang-kadang pun orang tanyakan tentang hal anak. Jumpa kedai makan pun orang tanyakan kedai makan. Jumpa pasar malam pun orang tanyakan hal anak, hal isteri, hal suami dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, perbincangan pada petang ini bersama dengan anda Mushkil ini, rasanya tuan-tuan dan puan, mungkin sebahagian dari persoalan saya tak tahu apa soalan yang mendatang ini, rasanya tak banyak asing lah soalan itu dengan apa yang pernah disoalkan kepada saya 35 tahun yang lalu. Betul. Tentang bagaimana nak mendidik, bagaimana nak membentuk dan bagaimana nak memberikan sesuatu untuk anak-anak dalam menegur mereka. Baik, sedang menonton dan semua, kita ada pemanggil di talian. Baik, siapa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, siapa di sana? Dan Datuk. Saya Ismail Maisa. Ya. Okey, soalan saya pertama ni tanya Datuk. Apakah teknik rujukan daripada Al-Quran dan hadis ada menegur anak-anak agar mendapat berkekesanan? Itu soalan saya pertama ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismail. Apa ni Azrin, kalau kita nak sebutkan satu persatu agaknya tidak tersebut oleh kita. Sebab komponen akhlak dalam Al-Quran, dalam hadis terutamanya, akhlak yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi Muhammad mendidik para sahabat, macam mana mendidik Nabi Muhammad mendidik anak-anak yang remaja, anak-anak
muda dan sebagainya. Sebab yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu yang mula-mula masuk Islam, umur mereka sekitar dalam 12 sampai ke 18 tahun. Itu kebanyakannya. Zaid bin Thabitnya lah, Arqam bin Abi Arqamnya lah, bahkan apabila bin Rabahnya, bayangkan Zaid bin Thabit, bayangkan semua sekali, Usama bin Zaid, semuanya ini muda-muda belaka. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Auf, ini semua muda-muda belaka. Dan mereka umur dalam 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kalau nak tengokkan apa dia rahsia pendidikannya, rahsianya ialah kasih sayang. Kasih sayang. Dekati mereka, duduk dengan mereka, pandang muka mereka, senyum dengan mereka, eye to eye dengan mereka, face to face dengan mereka, eye contact dengan mereka, pegang mereka, usap mereka, tepuk mereka, touch mereka. Ini adalah satu-satu yang saya rasa tidak dimainkan oleh kebanyakan ayah. Orang-orang Asia ni, termasuk orang Melayu, saya lah, agaknya kita tidak, we are not that manifestative. Kita tidak nampak menunjukkan kita punya sikap yang kata orang mendepani, sikap yang dapat kata orang melihat, bukan saja melihat, tuan-tuan dan puan, dapat menggunakan tangan, panca indera kita untuk kita jadikan sebagai alat untuk kita mendidik anak-anak kita. Ini masalahnya. Yang ketiga yang saya nak sebutkan, tuan-tuan, apa yang disebut tadi dalam Al-Quran banyak. Bacalah surah Luqman. Tuan-tuan, dalam surah Luqman tu terlalu banyak. Surah An-Nur banyak tentang hal-hal pendidikan ini. Apapun tuan-tuan dan puan, saya nak sebutkan selain daripada kasih sayang, pendidikannya mestilah berteraskan kepada membawa anak kita, membawa isteri kita, membawa suami, seluruh keluarga termasuk remajanya menjadi apa, tuan-tuan? Ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jadikanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu menjadikan ahli orang yang tidak akan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda macam inilah. Sebab itu Azrin, kalau kita tengok dalam Islam, yang cantiknya saya tengok daripada awal-awal lagi pendidikannya ialah kamu nak ke mana, pendidikannya kamu nak buat apa, pendidikannya dengan Allah kamu nak macam mana. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sayang Allah, sayang Rasul, sayang berjihad. Dalam berjihad itu jaga mak, jaga anak pun, jaga mak, jaga ayah pun berjihad, menolong jiran tetangga pun berjihad, dan dalam keluarga sendiri pun mengangkat martabat keluarga itu adalah jihad. Inilah inti yang terdapat dalam Quran dan hadis dalam konsep kita mendidik anak-anak kita. Betul, sentuh dan cuba jadi pendengar yang baik, itu bakal membuahkan kasih sayang, dan itu intipati yang cukup menarik bila mana kita nak menasihati dan juga menegur anak-anak. Baik, sedang menonton, jom kita sama-sama tinjau soalan di Facebook Anda Muskil dari sahabat kita Puan Faizatun Mat Isa. Baik, soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan serta semua teman-teman di Anda Muskil, semoga sentiasa dalam rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Soalan saya, Ustaz, katanya bagaimanakah cara terbaik seorang ibu tiri katanya ataupun bapa tiri untuk menegur anak kandung dan anak tiri agar kedua-dua belah pihak tidak ada yang terasa hati, dalam erti kata lain, biar sama adil dalam menangani di setiap permasalahan. Terima kasih. Anda Muskil, di sini ada jawapannya. Baik, sedang menonton, kita jawab selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kita nak bincang tentang rindunya kita kepada tanah Haramain. Kena ada daftar haji kalau nak pergi haji. Cukupkan wang 1,300 dan bolehlah daftar haji untuk nak pergi haji. Ulama telah membahagikannya kepada dua, iaitu kemampuan untuk mengerjakan haji dengan sendiri.
Alhamdulillah bertemu kembali dan sidang penonton kita membincangkan berkenaan dengan adab menegur anak-anak. Mungkin ada di antara kita yang dah merasakan menegur dengan cara yang terbaik, tetapi mungkin ada tersilap dalam cara menegur. Makin ditegur makin bermasalah, makin ditegur makin menjadi-jadi. Mungkin ada kesilapannya dalam menegur. Sebab itu kita bawakan kepada anda untuk hari ini berkenaan dengan adab menegur supaya tidak muskil lagi. Baik, kalau tadi sebelum kita berehat, kita ada bacakan soalan untuk penonton-penonton berkenaan dengan bagaimana seorang ibu tiri ataupun bapa tiri dalam nak menegur anaknya, anak kandung dan juga anak tiri supaya kedua-duanya dapat ditangani masalahnya supaya tidak ada satu yang terasa hati. Pak kata pepatah, tarik rambut dalam tepung, tepung tidak berselerak, rambut tidak putus. Bagaimana untuk jawapan ini? Silakan Datuk. Para penonton yang betul sekalian Nazrin ya. Soalan ni yang pertama sekali, anak kandung dengan anak tiri ni dari segi kita nak mendidik, nak menegur, rasanya tidak banyak beza antara anak kandung dengan anak tiri. Okey, tetapi yang bezanya nombor dua, yang bezanya ialah apa benda yang nak ditegur. Kalau yang nak ditegur tu nampaknya very private soal peribadi, terutamanya anak remaja dan sebagainya. Saya ingat dia ada berbeza sikit antara anak kandung dengan anak tiri. Anak tiri ni dia kadang-kadang dia jauh sikit, dia duduk di ujung-ujung sikit, dia terasa dia orang luar, bukan orang dalam macam anak kandung, maka kena ditangani psikologi yang sedemikian. Dia panggil the peripheral psychology, psikologi pinggiran-pinggiran yang macam ini. Nombor tiga yang saya nak sebut, para penonton yang bertersilan, yang ini real. Saya tahu soalan ini adalah soalan yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang ada anak tiri, anak kandung, duduk di rumah, duduk dalam satu rumah. Yang macam mana caranya? Dan dua-duanya agaknya nakal, satu nakal begini, satu nakal begini, dan sebagai ayah tiri, dia terpaksa mengambil tanggungjawab untuk mendidik mereka. Jadi yang keempat, para penonton yang bertersilan sekalian ya, di sini saya nak cadangkan dua perkara saja saya nak cadangkan. Okey, maknanya teguran mesti dibuat. Teguran mesti buat, jangan lewat. Kalau ada nampak bukan waktu dia melakukan kesilapan itu, tunggu beberapa ketika, bila saatnya sesuai baru melakukan teguran. Nombor dua, kita tengok apa masalahnya, masalah disiplinnya bagaimana, masalah diri ke, masalah mak dia ke, masalah dia punya katakan adik-adik-beradik tiri ke, masalah di sekolah ke. Yang itu kena kata orang dikupas macam kulit bawang tu, satu dikupas begitu. Yang ketiga yang saya fikir yang sangat penting dalam soal ini ialah mesti ayah tiri jangan ada ketirian dalam menegur itu. Ketirian tu jangan ada. Ayah tiri bahasanya mak tiri, bukan main mak tiri. Cakapnya meletup-letup, cakapnya dengan dia punya sinisnya, very cynistic kan ya. Janganlah berlaku sebab anak-anak ni, anak tiri ada hati, anak betul ada hati. Anak tiri ada jiwa, anak betul ada jiwa. Anak tiri ada perasaan, anak betul pun ada perasaan. Anak tiri ada cita rasa, anak betul pun ada cita rasa. Maknanya Azrin, kita raikan semuanya itu. Betul. Baik. Bila sebut tentang menegur tadi, jangan ada mungkin berat sebelah dan sebagainya. Dalam menegur anak tiri maupun anak kandung, maka dalam kedua-duanya sama sahaja cara menegur, tetapi apa yang nak ditegur itu patut diperhatikan. Baik, sidang penonton, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Azrin dan juga Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Omar, persoalannya? Baik, alhamdulillah. Ya, soalan saya begini Datuk ya. Datuk, seperti kita sedia maklum Datuk ya, kita mendidik anak ni sebaiknya daripada dalam kandungan lah. Dari dalam kandungan nanti kita mendidik dengan ayat-ayat Quran dan sebagainya. Jadi persoalannya, permasalahannya Datuk, anak ini kalau di masa kecil tinggal dengan kita, semuanya nampaknya okey, baik belaka Datuk. Tapi apabila dia meningkat remaja dan tinggal berasingan dengan kita, contohnya dia tinggal di asrama ataupun di mana-mana di universiti ataupun di mana-mana tempat yang jauh daripada kita, ini yang jadi masalahnya Datuk. Kadang-kadang dia terpengaruh dengan rakan sebaya, pengaruh rakan sebaya cukup kuat daripada nasihat ibu dan ayahnya, dan ibu dan ayahnya pun kadang-kadang pelik tengok, dan ini perubahan
kejutan budaya ini begitu kuat dalam kehidupan dia. Jadi soalan saya, Datuk, bagaimana kita untuk mendidik anak, menegur anak di cara yang kecil tu kita faham, Datuk. Apabila anak remaja yang tinggal jauh dengan kita, ini yang buat masalah. Kita nak anak kita yang disebut dalam bahasa Arab qurratul ayun ini, nak mendapatkan anak penyejuk mata hati ibu dan ayah ini. Itu soalan saya, Datuk dan Dai. Terima kasih banyak, Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, saya rasa soalan yang diberikan oleh Tuan Omar sebentar tadi, dia mewakili soalan-soalan dari semua penonton dan mungkin seluruh rakyat Malaysia yang mana mungkin ada anaknya yang belajar jauh ataupun masa kecil nampak memang baik, soleh-solehah, tetapi bila mana-mana meningkat dewasa, berubah sedikit demi sedikit, mungkin juga kejutan budaya ataupun pengaruh persekitaran. Jadi mungkin Datuk ada sedikit nasihat. Okey, Azrin, cara Cik Omar mengemukakan soalan tadi dengan nada suara, yang maksudnya soalan itu bukan datang daripada lidah, bukan datang daripada mulut, datang daripada hati daripada hati dia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang apa yang dipersoalkan ialah anak-anak remaja yang tidak tinggal dengan sebumbung dengan ayah, kerana tinggal di asrama, belajar di asrama penuh, di universiti dan sebagainya. Macam mana cara nak menasihat, macam mana nak menegur anak-anak yang sedemikian? Pertama sekali, kita sekarang ni Allah bagi kita namanya internet, Allah bagi kita namanya Facebook, Allah bagi kita namanya WhatsApp, Allah bagi kita namanya Instagram, Allah bagi kita namanya YouTube, berbagai-bagai. Ini social media. Agaknya saya tak tahulah, mungkin kalau saya sebut ini mungkin ada teman-teman yang masih belum lagi dapat kemudahan itu ataupun tahu menggunakan kemudahan itu. Tapi ini adalah caranya. Misalnya Zoom. Minta maaf lah katakan guna Zoom. Kan kita boleh gunakan Zoom. Kalau anak kita katakanlah 5-6 orang di asrama yang berbeza, satu di Terengganu, satu di Johor, satu di Sarawak, satu di Sabah, Zoom. Kan kita boleh cerita. Bahkan kalau cara-cara tidak ada fasilitis itu, kita tidak boleh berbincang, bermesra dalam suasana yang sedemikian. Teknologi, maknanya menggunakan teknologi untuk mengteknologikan keakraban keluarga kita. Nombor 3 yang saya nak sebutkan, anak-anak ni, tuan-tuan dan puan, kita kalau misalnya kita telefon anak-anak ni, tak payah lama-lama sangat telefon, tapi bahasa dalam telefon itu, ucapan dalam telefon itu, harapan dalam telefon itu, dan hujungnya doakan anak. Mak doa, mak ayah doa, siang malam mak ayah doa, engkau berjaya, engkau dapat first class honours, mak nak tengok engkau dapat PhD, mak nak tengok engkau berjaya, sampai sikit macam ada suara-suara macam Cik Omar punya suara tadi. Itu berkesan, itu sangat berkesan. Nombor 4, para penonton yang hormat sekalian, jadi kita dah ada kemudahan-kemudahan itu, jangan sekali-sekali, jadikan dia sebagai satu yang regular. Hubungi dia regular, anak kita pun hubungi kita cara regular. Sekarang ni tak ada masalah, WhatsApp free aja, bukan kenapa nak cakap sejam pun free. Jadi maknanya daripada situ. Satu lagi yang akhir, yang kelima agaknya, para penonton yang hormat sekalian, saya ingat bila jauh ni, dia jauh ni kadang-kadang dia ada 2 perkara. Satu, jauh hati, memang jauh tempat, jauh hati. Tapi kebanyakan orang bila jauh tu hatinya dekat. Betul. Jauh hatinya dekat. Okay. Too far and yet too near. No. Physically they are apart, but at heart they are very near. Jadi maknanya ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan, dan saya yakin Cik Omar boleh melakukannya, saya boleh melakukannya, yang belum ada anak ni pun boleh melakukan agaknya, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Jadi yang akhirnya saya mengucapkan Cik Omar dengan saya salut cara Cik Omar mengukakan soalan yang nampaknya, tuan-tuan, saya katakan sekali lagi, lahir daripada hatinya, dan ini mewakili macam Azrin kata ni, kebanyakan kita yang sedang mengikuti siaran ini, insya-Allah. Betul. Tidak ada alasan dan tidak ada benda yang menjadi penghalang bila mana kita nak menasihati dalam keadaan, mungkin dalam keadaan jauh, kerana sekarang teknologi mendekatkan kita. Mungkin jasadnya jauh tetapi hatinya makin dekat. Baik, sedang penonton dan Datuk, bila sebut tentang anak-anak ni ini ibarat kain putih, maka ibu bapa lah yang bakal mencorakkan mereka jadi apa pada masa akan datang. Jadi bila sebut tentang mencorakkan ini, jadi kita nak tanya kepada Al-Fadil Datuk Doktor berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan menegur melalui teladan. Silakan, Datuk. Okey. So, saudara, inilah yang dinamakan uswatun hasanah.
Maknanya tauladan. Dan tauladan kita, tuan-tuan, puncak tauladan kita ialah seorang manusia. Bukan Hasan Ali, bukan Azrin, bukan bin Azrin, bukan yang bersekitar dengan Azrin, tetapi manusia itu ialah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah contohnya, bagindalah contohnya, tuan-tuan. Jangan lari daripada contoh ini, jangan keluar daripada contoh ini, jangan keluar daripada gelanggang contoh ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk kita menghidupkan satu suasana dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan. Suasana yang paksinya adalah agama. Sesungguhnya saya nak pergi awal-awal tadi. Tak boleh lari, tuan-tuan dan puan. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Nombor 3 yang saya nak sebut, tuan-tuan dan puan, selain kita mempraktikkan akidah, syariah dan akhlak itu, kita hendak tu menaupkan hati, nak ditemukan hati kita dengan anak-anak. Antaranya kalau kita boleh buat ni, beribadah bersama-sama, beribadah. Sembahyang berjamaah ni sangat powerful. Very powerful tools. Tuan-tuan, habis sembahyang berjamaah, tuan-tuan, bapa menjadi imam atau abang dong jadi imam. Habis tu wirid sikit, angkat tangan. Anak mengatakan amin, amin. Benar wahai Allah, benar wahai Allah, benar wahai Allah. Tuan-tuan bayar. Habis saja, tuan-tuan. Kalau saya ajar anak-anak ni 5 perkara. Pertama, salam mak, cium tangan mak. Salam ayah, cium tangan ayah. Lepas tu, tuan-tuan, dakap tubuh mak, dakap tubuh mak. Dakap tubuh ayah, dakap tubuh ayah. Lepas tu, cium dahi mak, cium dahi ayah. Tuan-tuan, lepas tu, bisik di telinga mak dan ayah. I love you mama, I love you ayah. I love you mama, I love you ayah. Kalau ini dapat dibuat 5 kali satu hari semalam, can you imagine, Azrin, apa akan jadi pada anak-anak kita? Lembut, tuan-tuan, lembut. Cayo hati dia. Betul, cair tu cayo. Melting. Cayo. Itu perak. Perak. Itu cayo, tuan-tuan. Jadi maknanya, insya-Allah itulah caranya. Saya tak nampak ada cara lain. Saya baca banyak juga buku psikologi barat dan sebagainya. Tuan-tuan, bolehlah jadikan sebagai panduan-panduan, tetapi cara-cara yang diletakkan oleh Islam itu tak adalah bandingannya, tuan-tuan dan puan. Pergilah kepada Islam, pergilah kepada contoh yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betul kata doktor sebentar tadi, bila mana solat jemaah sesama keluarga itu tidak dilazimi, maka ada satu kekurangan di situ. Di situlah tempatnya untuk mengakrabkan hubungan berkeluarga, dan di situ juga untuk menegur anak-anak. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Siapakah dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan, siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Abdullah Osman dari Seremban, Negeri Sembilan. Ya, soalannya tuan? Ya, ada dua perkara. Datuk. Pertama sekali, di mana silapnya setelah diberikan kasih sayang sepenuhnya, tetapi anak-anak masih degil dan tidak mahu dengar cakap. Di mana silapnya? Dan lagi satu, Datuk, di antara ibu dengan bapa ni, yang mana lebih efektif untuk menangani anak-anak ini? Okey. Baik, terima kasih. Dan Datuk, saya bila dia sebut soalan tadi berkenaan dengan makin diberi kasih sayang tetapi lagi degil. Di mana silapnya? Di mana silap? Betul. Saya nak jawab begini. Minta maaf. Saya jawab ni bukanlah, tuan-tuan, jangan ambil ini sepenuhnya, tuan-tuan. Boleh fikirkan yang lain-lain, cara-cara untuk kita mendidik anak kita. Tetapi tadi kasih sayang diberi, apa yang hendak kita beri, makan kita beri, pakaian kita beri, pendidikan kita beri, sekolah kita hantar, balik kita ambil, seluruhnya, tuan-tuan. Tapi kenapalah anak kita ni tak nak dengar cakap? Betul. Kenapalah anak kita ni derhaka kepada kita? Kenapalah anak kita ni membentak-bentak kita? Itu, tuan-tuan. Tuan-tuan, jawabnya, antara jawapannya yang disebutkan oleh penulis dan pengalaman kita sendiri pun, pertama, tuan-tuan dan puan, kita tidak ada keseragaman antara mak dan ayah. Mak dan ayah kata B, mak ayah kata A, mak kata B, misalnya. Betul. Mak ayah kata hijau, mak ayah kata kuning. Mak kata hitam, ayah kata putih. Yang ini very dangerous, tuan-tuan. Sangat tidak betul. Apa pun di depan anak-anak, kalau kita tak setuju pun, kalau isteri buat pandangan cadangan, ikut saja dahulu. Di belakang kita cerita lain. Betul. Ini sangat penting, tuan-tuan, sangat penting. Maknanya ada lakonan-lakonan yang perlu dilakukan di antara kita suami isteri untuk mendidik anak-anak ini. Tak adalah kita main royok begitu saja, tak boleh. Okey. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan. Kenapa dikatakan tak berkesan juga? Yang tak berkesan juga, tuan-tuan dan puan, ialah contoh tak ada. Ayah merokok nak suruh anak berhenti merokok.
Han, ayah keluar seluar pendek nak suruh anak tutup aurat. Macam mana tuan-tuan? Benda-benda macam inilah. Ayah membentak. Kadang-kadang ayah marah mak dia, membentak mak dia, menengking mak dia di depan anak-anak sampai timbul horor anak-anak tuan-tuan. Rasa anak, bapa aku ni. Macam itulah timbulnya. Geram. Jadi yang menanya tadi orang Seremban tadi lah, kok itu berlaku begitu. Itu menyebabkan garam tak masin. Itu menyebabkan garam kita tak masin. Okey, jadi yang kedua tadi yang disebutkan, apa yang kedua tadi disebutkan? Ibu dan bapa yang mana lebih efektif dalam menegur? Okey. Tuan-tuan, ini bergantung sangat. Tetapi pada saya jangan diukur ibu lebih ke depan, ayah lebih ke depan. Dua-duanya sederap, selangkah, seirama, selagu, sebahasa. Itu dia tu. Kalau ini dapat dibuat, maknanya the word that I was using tadi, supplementary and complementary between husband and wife, mother and father. If this one is done, saya rasa tidak ada masalah lah. Tapi saya nak akhirnya nak caution sikit aja akhirnya. Tuan-tuan dan puan, dalam hal ini kadang-kadang ayah termasuk saya kan meletakkan hal mendidikkan anak-anak ni kepada mak saja. Pergi sekolah, mak jumpa cikgu, mak cikgu panggil, mak pergi PIBG, mak pergi, ayah pergi mana kita pun tak tahu. Ini masalah besarnya. Betul. Jadi itu mungkin di antara kesilapannya bila mana kita dalam menegur. Jangan dikatakan mungkin ibu ataupun ayah yang lebih efektif, sama-sama efektif, tetapi yang penting adalah keseragaman dalam menegur. Baik, kita ada soalan di Facebook. Anda muskil dari sahabat kita, Puan Nur Dahlia Biru. Baik, soalannya, Assalamualaikum yang berbahagia Datuk, adakah sebelum menegur dan ingin memberi nasihat, ibu bapa perlu puji dan berikan penghargaan serta kata-kata yang baik terhadap anak-anak? Dan sejauh manakah nada suara memberi kesan ketika menegur anak-anak? Sama ada kesan yang baik ataupun kesan sebaliknya. Mohon pencerahan dari Al-Fadhil Datuk. Jadi terima kasih. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya soalan. Tetapi sebelum kita jawab soalan ini, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Anda Muskil. Di sini ada jawapannya. Makin ditegur, makin menjadi-jadi perangainya. Mungkin kita terfikir, adakah ini salah silap daripada kita cara yang menegur? Tetapi mungkin juga ada benda yang tak kena dalam nada kita menegur. Mungkin kita punya point dalam menegur itu dah cantik, tetapi cara tersebut, adakah nada suaranya, lenggok bahasanya ataupun bahasa badannya, mungkin ada yang tersilap. Jadi kita nak menjawab persoalan itu sama dengan apa yang ditanya oleh sahabat kita sebentar tadi, Nur Dahlia Biru. Dia bertanyakan soalan, katanya bagaimanakah laras bahasa dan juga nada yang patut digunakan dalam menegur anak-anak supaya berkesan. Adakah nada tinggi ataupun nada yang sederhana tetapi menyentuh hati? Bagaimana Datuk, silakan. Kita jadi manusia ni, para penonton yang saya hormati sekalian, Allah jadikan suara kita ni boleh dinada-nadakan. Tapi kalau lembu dia satu nada aja, kerbau dia satu nada saja, kambing pun satu nada saja. Hasan Ali dan Azrin dia boleh nada yang tinggi, nada yang separuh tinggi, nada yang rendah, nada yang 90%, nada yang 40%, nada yang 10%, nada even yang 2%. Jadi kalau gitulah option yang ada kepada nada, kenapa kita gunakan yang tinggi aja? Betul. Kan ada yang lembut, gunakan yang lembut. Okey, saya nak sebut, antara anak lelaki dan anak perempuan ni dua manusia yang berbeza. Betul. Dua hati yang berbeza, dua jiwa yang berbeza. Anak perempuan biasanya dia kena lembut.
Anak laki-laki lembut pun kena lembut, tetapi tidak selembutlah anak perempuan. Itu pun kena ada ilmu tu. Betul. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, dari segi anak-anak kita ni, dari segi bahasa dan sebagainya, laras bahasa yang disebutkan oleh Azrin tadi, tuan-tuan dan puan, saya merasakan bila kita bercakap dengan anak-anak ni, kalau betul-betul masalahnya berat, remaja terutamanya yang disebutkan oleh teman Seremban tadi, dan kalau remaja, maknanya kita cuba menghadapi mereka, berdepan dengan mereka, tunjukkan keseriusan kita. Macam mana kita nak tunjuk serius? Bahasanya serius, nadanya serius, pandangannya serius. Kalau boleh, lenangkan sebutir air mata. Lenangkan. Air mata anak atau bukan air mata yang mak ni. Okey. Saya nak bagi satu-satu petua lah agaknya. Kalau betul-betul sama ada anak tiri, anak betul, kita tak kisahlah kan tapi anak betul lah yang kita nak tinggal, anak kandung kita. Kalau betul-betul ada masalah yang tadi makin tegur, makin melawan, makin tegur, makin melawan, makin tegur, makin melawan, makin tegur, makin melawan, apa nak buat? Saya ini cara saya, kan saya tengok buku dan sebagainya, saya cuba praktik cara saya. Apa kita buat? Kita ajak dia, kita dengan isteri, dengan dia saja. Kalau dia 4 ada 5 adik-beradik, 4 lagi jangan ikut, dia seorang saja. Kita pergi mana? Pergi satu restoran agaknya yang ada privacy sikit, yang ada ambience yang bagus, kita duduk cerita heart to heart. Dia lain. Kita raih dia dengan kita makan bersama dengan dia di restoran, itu sudah satu kerahian kepada dia. Dia rasa berbunga-bunga. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, bila kita duduk, kita bercerita dengan dia tu, dengan kita berikan perhatian dalam suasana, di luar suasana rumah, maknanya fikirannya tidak bercabang-cabang sangat. Betul. Dia tertumpu kepada kita. Pasal kita raihkan dia. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, bila kita raihkan tu, kita cakap, jangan panjang-panjang. Kalau khutbah dengan anak ni, khutbah kena pendek. Jangan panjang-panjang sangat. Betul. Dia bila panjang-panjang jadi meletio. Meletih. Dia meletih. Tak pertama leteran tak banyak bantu kita. Betul. Tapi kata sebiji pada masa yang regular macam itu dapat banyak membantu. Yang keempat, saudara, bila kita anak kita makin tegur, makin nakal, makin naik angin dia, apa yang kita kena buat? Tak ada cara lain, tuan-tuan. Tak ada cara lain. Masa dia tidur, tuan-tuan, masa dia tidur, kalau boleh selepas dia tidur tu, baca, tuan-tuan, kena baca sikit. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai habis. Tuan-tuan tiup daripada ubun-ubunnya sampai kaki. Buat 3 kali, dan kalau boleh buat 7 hari. Insya-Allah. Saya terlalu yakin ini boleh berlaku dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah upanya. Dalam tradisi selain daripada Islam tak ada benda ni, Azrin. Tak ada benda ni. Dalam Islam ada benda ni. Why not we make full use of whatever available in the Islamic tradition. Islamic tradition inilah yang diajarkan kepada kita, dan ini jugalah yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul, ada petuanya yang diajar oleh Datuk sebentar tadi, dari sudut membawanya keluar dengan penuh kasih sayang dan berikan punya nasihat yang terbaik. Dan tadi ada ayat kursi yang dibacakan sebentar tadi, lalu diberikan kepada anak, mudah-mudahan dapat melenturkan ego pada hatinya. Baik, kita ada pemanggil di talian. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Siti Rohani daripada Banting. Puan Siti Rohani dari Banting. Ya, soalannya Puan? Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tentang macam mana cara nak menegur anak ya. Bagi saya lah, anak-anak yang masih kecil, daripada kecil hingga dewasa, rasanya masih senang lah nak mendidik kan. Nak menegur daripada kecil remaja. Tapi bila dah berumah tangga, itu yang susah sikit. Kita pun nak jaga hati menantu, dan yang anak perempuan pula kena taati dengan suami, dan yang anak lelaki pula kena jaga hati isteri, jaga hati mak mentua lagi. Kadang-kadang kita ni tak ada peluang nak menegur. Kalau ada perkara-perkara yang tak kena lah, kalau ada masalah yang tak kena. Faham. Jadi macam mana caranya nak mendidik anak yang sudah berumah tangga? Kalau yang masih belum tu senang je lah. Kalau belum, itu aja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Banting ni tempat kerupuk ni banyak, kerupuk ubi, kerupuk keladi, kerupuk pisang. Kerepek. Ya. Jadi macam mana jawapan untuk soalan tadi? Jawapan ni ialah tentang pertanyaannya tadi tentang anak-anak yang sudah berumah tangga. Macam mana nak menegur?
Saya minta maaf, saya minta para penonton bila saya sebut saya tu, I'm not the best contoh, the best example. Karena tuan-tuan macam makan garam sikitlah dengan apa yang saya cakap ni. Saya mengadakan program memang ada mesyuarat keluarga. Memang ada mesyuarat. Kadang-kadang timbul masalah. Anak-anak bagi tahu tu. Bila nak mesyuarat lagi? Ada masalah dalam keluarga, selesaikanlah dengan cara mesyuarat. Mesyuarat keluarga. Mesyuarat tu maksudnya mesyuarat panggil dia lepas Isyak, mungkin dalam 2 bulan sekali, 3 bulan sekali mesyuarat. Kita bentangkan apa masalah yang membentangkan masalah mak dan ayah ataupun pak long, kak long, mak long membentangkan masalah. Jadi masalah itu kita bincang sama open. Kita anak beranak ni apa ada tabir, tak ada tabir anak beranak ni. Kecuali lah hal-hal yang terlalu peribadi, takut menyinggung perasaan menantu dan sebagainya yang disebutkan tadi, itu kita ada reservation lah, ada reserve. Tetapi yang lain ni kita bentangkan. Saya buat ini dan anak-anak pun sudah terbiasa, walaupun kadang-kadang perkara ni menyentuh perasaan, tapi oleh kerana cara kita menyampaikannya. Sebab kita hendak keluarga ni ampuh, keluarga ni aman, keluarga ni damai, keluarga sejahtera. Dan disebutkan faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berazam, kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak, terbaik untuk diri, terbaik untuk keluarga, terbaik untuk masa depan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, tuan-tuan dan puan, mesyuarat, saya nak mesyuarat, melakukan mesyuarat. Dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam hal yang sedemikian, bila tuan-tuan dah tua nanti macam saya ni tuan-tuan, kalau anak satu pergi ke timur, satu pergi ke barat, satu ke utara, satu ke selatan, kita nak mati pun tuan-tuan nak menghadap Allah, rasanya terbeliak mata, tak boleh mati. Cara-cara yang macam itu tuan-tuan dan puan. Sebab itu akhirnya Azrin tadi menyebut perkataan nasihat Allah dia punya perkataan nasihat dengan sadnya, dengan hadnya, dengan tamarbutahnya. Hebat, cukup sifatnya. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan akhirnya orang Banting tadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat pencerahan pada petang ini. Jadi saya terlalu yakin insya-Allah untuk anak yang sudah dewasa, saya tak ada jawapan yang lebih daripada itu. Bermesyuaratlah, hati ke hatilah, pandanglah, dengarlah layuan mak, dengarlah rawian ayah dan sebagainya. Betul. Jadi bila sebut tentang dengar nasihat mak dan ayah sebentar tadi, saya tertarik dengan buku yang ada di hadapan Datuk ini yang menunjukkan tentang hikmati ayah dan bonda hingga hujung nyawa. Sangat menarik dan sangat cantik tajuknya. Jadi mungkin sesuatu di dalam itu mungkin nanti nak dikongsikan di penghujung-hujung segmen kita pada hari ini berkenaan dengan ada apa nasihat yang penting di situ. Baik, kita ada soalan di Facebook anda muskil dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, kita dapat lihat soalannya. Baik, katanya, Assalamualaikum Ustaz, bukan sahaja kita perlu beradab dalam menegur orang yang lebih tua atau seusia dengan kita, malahan kanak-kanak juga kita kena santuni dalam menegur. Soalan saya, kebiasaannya pada solat Jumaat kanak-kanak berkumpul dalam kumpulan mereka dan bermain. Bagaimana cara nak menegur supaya mereka tidak bising atau bermain, terutama ketika khutbah sedang dibaca? Walaupun dah ditegur berkali-kali Ustaz dengan pelbagai cara, namun senyap hanya seketika tetapi bising selamanya. Budak-budak Lani katanya, Lani utara ni. Baik, budak-budak Lani katanya, mana takut dengan orang dewasa Ustaz? Mohon pandangan Ustaz, bagaimana cara menegur yang paling berkesan? Terima kasih kepada sahabat kita Tuan Faizal bin Ahmad. Jadi cara paling berkesan dalam nak menegur kanak-kanak yang bising, khususnya tadi soalannya di masjid katanya. Para penonton yang betul, saya pun banyak juga terlibat memberikan khutbah dan sebagainya. Memang real. Kita berkhutbah, belakang dia pun berkhutbah. Khutbah dia lagi kuat, lagi nyaring daripada khutbah kita dan sebagainya. Ini berlaku di mana-mana masjid yang anak-anak biasanya balik sekolah dengan pakaian sekolah, uniform sekolah, pergi sembahyang Jumaat, mereka duduk di saf belakang. Biasanya di serambi-serambi di belakang tu mereka duduk. Ada setengahnya kadang-kadang membaling-baling aeroplan yang dibuat daripada kertas tu dibuat macam itu. Tuan-tuan, apa yang nak buat? Yang nak dibuat ialah, yang pertama sekali tuan-tuan, jawatan kuasa kita pun minta maaf, saya sebutkan. Kadang-kadang kita marah-marah budak-budak ni. Budak datang pun kita marah, yang tidak sembahyang Jumaat pun kita marah, datang waktu bukan Jumaat pun kita marah. Kan berlari-larian pun kita marah. Bagi saya tak ada masalah. Budak-budak ni kalau kita diaperskan dia elok-elok, jaga dia punya akhlak dia, jaga dia punya kebersihan,
tuan-puan, apa masalah ni dia datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tengking dia, Bilal tengking dia, imam tengking dia, Noja tengking dia, pengurusi masjid tengking. Ini menyebabkan. Akhirnya tuan-tuan dan puan, bila kita dalam keadaan begitu semalam Jumaat macam itu, kalau kita nak tegur pun dia dalam keadaan mob, itu namanya mob psychology. Mob psychology ni budak-budak ramai-ramai itu dia ada satu perasaan kekitaan di antara mereka. Kita datang nak minta orang sembahyang Jumaat ni orang tua-tua. Kita budak-budak ni bolehlah duduk di luar. Mainlah apa yang kita nak main. Nombor 3 yang saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan, apa yang nak dibuat? Saya nak cadangkan begini. Apa yang nak dibuat agaknya kita banyak. Jangan pergi kepada jawatan kuasa masjid saja. Ahli jamaah, ahli qaryah kena mainkan peranan. Faham? Kena mainkan peranan. Kalau anak-anak tu duduk dalam satu lingkungan, katakanlah 100 orang di belakang tu, ada masalah ke kita nak ambil ahli qaryah 6 orang? Kamu duduk sebelah sini, kamu duduk sana, kamu duduk sana, kamu duduk sana. Pandang saja mereka. Angkat tangan. Tak boleh bercakap. Angkat tangan saja untuk meredakan anak-anak ini. Dan yang keempat, tuan-tuan puan, yang saya nak syorkan supaya bila anak-anak ni dijaga sedemikian rupa ni, mak bapak di rumah, mak bapak bagi tahu, tadi imam menegur, tadi Bilal menegur, salah seorang yang bising, kau bising, ayah nampak engkau bising. Bagi sikit pencerahan kepada anak-anak, bagi sikit motivasi kepada anak-anak, bagi sikit tuan-tuan coklat kasih sayang kepada anak-anak, dan coklat advice ataupun nasihat kepada anak-anak. Kalau misalnya bapa mainkan peranan, jawatan kuasa masjid mainkan peranan, ahli qaryah mainkan peranan, saya rasa insya-Allah anak-anak kita ni lambat laun anak katanya kita akan mengikuti akhlak-akhlak yang patutnya ada bagi mereka yang datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana berada di situ Datuk, bukan sahaja tanggungjawab ibu dan bapanya, tetapi juga mungkin kita yang berada di sekeliling, jadi jemaah-jemaah dan juga kesemuanya yang melihat mungkin ada mereka lakukan satu perkara yang tidak diingini, maka nasihatilah dengan cara yang paling baik dan terbaik. Baik, kita ada soalan pada hari ini. Untuk soalan kita di Facebook Anda Muskil dari sahabat kita, Lela Ella. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang katanya. Bagaimana cara kita hendak menegur atau melarang anak menantu? Dia balik kepada kisah anak menantu sebentar tadi. Dia menyebutkan tentang bagaimana cara kita hendak menegur ataupun melarang anak menantu dan anak kandung. Ini mungkin suami isteri, ya. Suami itu anak kandung kita, isterinya tu anak menantu kita. Baik, sendiri tak kira lelaki maupun perempuan, kerana mereka melakukan perkara yang tidak bermoral. Sekian, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan. Jadi bagaimana Datuk? Silakan. Hujungnya melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Itu general. Tidak bermoral apa? Tidak bermoral ni ada degree-nya. Yang very immoral atau least immoral, less immoral, dan immoral sikit saja unsur immoral dia. Tapi yang saya pun tak dapat tangkap sebenarnya setakat mana immorality yang berlaku kepada menantu dan kepada anak tadi. Tapi apa pun yang saya nak sebut tuan, apa pun saya dah sebut tadi awal-awal tadi, maknanya jangan ada perbezaan sangat di antara anak sendiri dengan menantu. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan, bila kita bagi nasihat ni, kalau misalnya benda ni berkaitan dengan kedua-dua anak dan menantu, panggil kedua-duanya masuk bilik kita, atau macam tadi saya kata keluar, pergi minum bersama-sama dengan anak yang terlibat dengan menantu yang terlibat. Jangan libatkan yang lain. Jangan libatkan yang lain. Sebab ini melibatkan ego dia, ini melibatkan self-esteem dia, ini melibatkan reputation dia, dan berbagai-bagai lagi yang melibatkan, terutama bila anak menantu ni sudah tentulah umur mereka hujung 20-an atau awal 30-an dan sebagainya. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan, bila menasihatkan anak menantu ni tuan-tuan, bila dia balik rumah, kadang-kadang mak dia pula gendang dia. Mak dia pula, biasanya lah mak dia gendang dia. Kau tinggal rumah tu, kau tengok anak tu, bapa mentua kau macam-macam komplain yang disertakan kepada anak menantu kita dan anak dia yang tinggal dengan rumah kita dan sebagainya. Ini pun satu benda tuan-tuan. Sebab itu saya harap sangat tuan-tuan, kita menasihat ni biar genuine tuan-tuan. Nasihat kita daripada hati, nasihat kita kepada sesuatu benda yang kita hendakkan sesuatu yang berlaku dan terus berlaku dengan sebaik-baiknya dalam hidup kita. Dan kalau misalnya ada perkara-perkara, misalnya intervention daripada keluarga sebelah sana, negative intervention, yang ini tuan-tuan kita kena tapis. Dan Allah berikan kita akal untuk menapis, Allah berikan kita hati untuk menapis.
Gunakanlah akal dan hati untuk menapis yang mana baik, yang mana yang buruk dalam kehidupan kita untuk menjaga kerukunan rumah tangga, menantu dan anak yang kemungkinannya baru saja mendirikan rumah tangga. Dan yang akhirnya yang keempat, tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan dalam kisah anak dan menantu ni, insya-Allah tuan-tuan kita semuanya anak-anak ni Azrin, doa mak bapak bangun pagi tahajud, jangan lupa sebut nama anak, sebut nama menantu, sebut nama anak, sebut nama menantu. Yang terbaik kita doa menyebut nama-nama mereka, dan yang terbaik kita menyebut nama mereka. Mereka tidak tahu pun kita menyebut nama mereka dalam doa kita. Betul. Itulah di antaranya yang kita apa. Jadi saya harap tuan-tuan gunakanlah. Kita dah ada banyak tuan-tuan, banyak apparatus, banyak mekanisme, banyak avenues tuan-tuan untuk kita gunakan, tetapi kemungkinan besar sebahagian daripada kita tidak menggunakan lagi apa yang ada dalam agama kita, insya-Allah. Baik, terima kasih Datuk untuk kupasan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Jadi kita nak dengarkan sedikit kesimpulan ringkas dari Al-Fadhil Datuk untuk menutup rancangan kita pada hari ini berkenaan dengan adab menegur anak-anak. Sedikit kesimpulan Datuk, silakan. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan dalam adab menegur anak-anak, yang pertama sekali kita mesti menegur. Ya, betul. Yang kedua, bila menegur tu ada variasi dalam teguran kita. Dan variasi dalam teguran kita ni memerlukan ilmu. Yang ketiga tuan-tuan, ilmu. Kena ada ilmu, kena ada kemahiran, kena ada kekuatan, kena ada keikhlasan, kena ada kejujuran, dan semuanya dipagari oleh ilmu. Yang keempat tuan-tuan dan puan, dalam hal kita mendidik anak-anak, menegur anak-anak ni, jangan tidak menegur dan jangan tuan-tuan dan puan beza-bezakan. Orang ni ditegur, orang ni tidak ditegur. Atas kesalahan yang sama, A ditegur tetapi B tidak ditegur. Atau atas kesalahan yang sama tuan-tuan, marahnya untuk A berbeza dengan marah untuk B. Itu tidak baik. Nombor 4 tuan-tuan dan puan, yang saya katakan tadi, kita dalam rumah tangga, apa isteri kata, suami mesti mengiyakan dan enforce. Suami has got to be making himself reinforcer. Kita enforcekan, baiki, kuatkan. Dan begitu juga yang berlaku kepada suami, isteri jadi enforcernya tuan-tuan dan puan. Yang keenam, saya rasa dalam hal kita mendidik anak-anak tuan-tuan dalam keluarga kita ni, kita hendak targetnya ialah anak yang beriman, anak yang bertakwa, anak yang disediakan dengan mak dan ayahnya tuan-tuan dan puan, tangga-tangga untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai ibu dan ayah tuan-tuan, nasihat kita ni mesti at all time mesti ada komponen kesyurgaan, mesti ada komponen kasih sayang Allah kepada kita, komponen syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih Allah kepada kita tuan-tuan dan puan. Dan akhir sekali yang ketujuh agaknya Azrin ya, betul. Dalam hal ini saya merasakan program macam ini tuan-tuan anda muskil ini, tengoklah tuan-tuan, ajak anak kita tengok pukul 6 ni dah balik sekolah. Mereka balik sekolah tadi pukul 2 sampai rumah. Ada masa, inilah benda yang anda tengok. Tapi kalau mak saja tengok, anak tak tengok, nak menyampaikannya bukan mudah. Betul. Anak tengok, mak tak tengok, ayah tak tengok, lagi sukar nak menyampaikan kepada ayah dan bonda. My appeal tuan-tuan dan puan is, kalau ada program-program yang macam ni, bawa anak, bawa adik, bawa abang, bawa kakak, like and share, bagi tahu mereka tuan-tuan, bagi tahu mereka supaya mereka bersama-sama menghadapi hidangan ilmu, hidangan kemahiran, hidangan kekuatan untuk kita memperkokohkan keluarga kita, insya-Allah. Tuan-tuan, yang akhirnya macam disebutkan tadi tuan-tuan, buku ni kalau dapat anak-anak kita membacanya, iaitu khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Bukan saya nak mempromosi buku ni, tetapi saya merasakan kita kena ada panduan dalam hidup. Antara panduannya untuk menjadi anak yang berbahagia, anak yang berjaya, keluarga yang berjaya dunia dan akhirat, kena ada panduan. Inilah di antara panduannya. Syukur saya kepada RTM, syukur saya kepada Jakim, dan saya seronok dengan Azrin, seronok kepada para penonton yang hormati sekalian. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Maaf daripada saya, mudah-mudahan Allah berkati apa yang kita lakukan pada petang ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Datuk, dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Anda Muskil. Teruskan menonton Anda Muskil. Di sini ada jawapannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi